Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini cikgu nak tunjukkan jalan penyelesaian bagi soalan yang cikgu berikan seperti yang cikgu telah janjikan. Cikgu harap anak-anak semua dah selesai dan boleh semak. Okey, jika ada kesilapan, sila betulkan dan jika tiada tahniah cikgu ucapkan ya. Okey. Kalau ingat kembali, tajuk dia menyelesaikan masalah yang melibatkan daya paduan, jisim dan pejutan suatu objek. Kita ada 4 soalan ya. Okey, kita tengok soalan yang pertama ada satu sebuah motosikal yang ditunggang oleh penunggang. Okey, kedua-duanya berjisim 240 kilogram lah jumlahnya. Ada daya yang bertindak T ke depan, R ke belakang. Okey, soalannya ada dua. Yang pertama, anak-anak kena huraikan gerakan motosikal apabila dua-dua R dan T mempunyai magnitud 2,800 Newton. Dan yang kedua, yang ni ada pecah lagi dua soalan. Yang pertama, anak-anak kena cari daya paduan ke atas motosikal dan hitung pecutan tersebut, motosikal tersebut. Apabila T ditambah kepada 3,400 Newton, manakala R tidak berubah. Jadi anak-anak sila ambil perhatian kita akan selesaikan satu persatu. Okey, kita tengok satu persatu soalannya. Ni ada motosikal, ada daya T ke hadapan, ada R ke belakang Jadi soalan yang pertama adalah berkaitan, dia dah bagi T dan R dua-dua 2,800 Newton Dua-dua 2,800 Newton. Jadi di sini untuk menentukan keadaan gerakan, anak-anak kena tengok dulu dia punya daya paduan Okey, kita cari daya paduan bersama-sama. F sama dengan 2,800 ke kanan. Kita consider kanan sebagai positif. Tambah negatif 2,800. Ini congak pun dapat tahulah. So 2,800 tolak 2,800 akan dapat 0 Newton. Okey, apabila dia 0 Newton, di sini bermaksud motosikal bergerak dengan laju seragam. Kerana apabila dayanya kosong, maka kita boleh buat kesimpulan A adalah kosong ms negatif 2. Maka tulis kat situ maka motosikal bergerak dengan laju seragam. Okey, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Okey, kita tengok sekarang soalannya dah berubah. Soalannya dah katakan yang T ni menjadi kepada, bermaksudnya dia menjadi 3,400 Newton. Okey. Tadi yang mana R tidak berubah, R tadi 2,800 Newton. Jadi dekat sini daya paduannya dah berbeza Kita kena kira semula. Okey, F sama dengan 3,400 ke depan tambah negatif 2,800 ke belakang. So kita akan dapat daya paduannya adalah 600 Newton. Jadi tadi dikatakan kedua-dua ni jisim dia adalah 240 kg. Ini dalam soalan Jadi dia suruh cari yang kedua adalah hitungkan pecutan. Dah tahu F. F adalah 600 Newton. Okey, F adalah 600 Newton. Okey. Manakala M adalah 240 kilogram. Jadi F sama dengan MA, hukum Newton ke-2. Maka A sama dengan F bahagi M. Okey, akan dapat 600 bahagi 240. Okey, akan dapat 2,5 ms negatif 2. Okey, selesai soalan nombor 1.
Okey, soalan kedua pula tentang penerjun dengan payung terjun yang baru dibuka untuk hasilkan daya rintangan 8,960 Newton okey, dia bergerak ke bawah jadi daya rintangan ke atas lah. Jumlah jisim penerjun dan payung adalah 80 kilogram dengan menganggap pecutan graviti adalah 10 meter per saat lah. So, A adalah soalannya, berapakah daya paduan yang bertindak ke atas penerjun dan payung terjun? Yang B, hitungkan pecutan yang dihasilkan. Dan C, huraikan gerakan penerjun selepas payung terjun dibuka. Kita buat satu persatu ya. Yang lain, anak-anak tolong ambil perhatian. Okey, kita tengok soalan yang kedua tadi. Soalan yang A. Berapakah daya paduan yang bertindak ke atas penerjun dan payung terjun? Untuk menyelesaikan soalan ni, kita kena lukis dulu gambar rajah. Bebas je lah. So, arah gerakan ke bawah, dia ada berat ke bawah dan dia ada rintangan udara ke atas yang diberi tadi nilainya 8,960 Newton. Jisim dibagi tadi 80 kilogram dan G dia suruh guna 10 ms negatif 2. Jadi anak tulis semua maklumat yang diberikan. Jadi berapakah daya paduan yang bertindak? Okey, dia geraknya ke bawah kan? Jadi kita anggap W itu positif, R itu negatif. Jadi F adalah W tolak R. W ini kita kena cari dengan menggunakan rumus mg tolak R. Okey, mg berat adalah jisim darab pecutan graviti. M berapa tadi? 80 darab 10 G 10 tolak R tadi 8,960. Jadi daya paduan adalah negatif 8,160 Newton. Anak-anak boleh semak cikgu kira betul tidak? Jadi di sini bolehlah nyatakan daya paduan 8,160 pada arah ke atas di mana tanda negatif ini menunjukkan bertentangan dengan arah gerakan, bertentangan dengan arah gerakan. Okey, kita pergi ke soalan B Okey, kita tengok soalan seterusnya, soalan B Okey, hitungkan pecutan yang dihasilkan. Sebelum tu, cikgu nak tulis dulu apa yang kita dapat tadi dekat soalan A. F sama dengan negatif 8,160 Newton dan maklumat yang diberi M sama dengan 80 kg dan G sama dengan 10 ms negatif 2. Kita tulis je takut kita akan gunakanlah. Okey, dari pecutan awak tahu hukum Newton kedua adalah F sama dengan MA. Dah ada F, dah ada M. Boleh cari A. Pecutan tu adalah A. Okey, pecutan adalah A. Jadi kita akan inilah rearrange balik rumus ni untuk dapatkan pecutan A. Okey. Seterusnya kita akan carilah F tadi negatif 8,160. M awak dapat 80 tadi. Dia beri 80. A kita akan cari. Maka A adalah negatif 8,160 bahagi 80. Kita akan dapat nilai negatif 102 ms negatif 2. Inilah nilai pecutan penerjun tersebut dengan payung terjunnya. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Huraikan gerakan penerjun selepas payung terjun dibuka. Okey, kalau awak perhatikan dekat sini, daya paduannya negatif, dia melawan arah gerakan. So, rintangan udara tu lebih besar berbanding berat. Maka, kita dapat simpulkan bahawa, okey, tuliskan sikit huraian. Penerjun mengalami nyah pecutan yang besar. Nilai dia 102 kan? Okey, bila nyah pecutan dekat sini, kita dapat tahu lajunya berkurang. So, inilah dia punya gerakan. Okey, kita terus pergi soalan 3 Okey.
So, soalan 3, Raja menunjukkan satu bongkar logam berisi 600 gram yang tergantung pada neraca spring di dalam sebuah lift. Lukis gambar Raja jasad bebas. Yang B, berapa bacaan neraca spring apabila lift mula bergerak ke atas dengan percikan 0.90 meter per saat dan lift kemudiannya bergerak dengan halaju seragam 10 ms -1. Berapakah bacaan neraca spring pada masa itu? Okay, cikgu nak ingatkan bila dia tak bagi unit SI di sini, M600 bukan unit SI. Jadi anak-anak tolong tukar terus. Dia akan menjadi 0.6 kilogram Okey. Okey, yang pertama disuruh lukiskan gambar Raja jasad bebas Jadi dekat sini cikgu lukiskan bongkar logamnya dulu. Bongkar logam mesti ada berat. Beratnya ke bawah dan nampak tak dia tergantung di spring. So akan ada tegangan spring ke atas Okey, ini adalah gambar Raja bebas bagi soalan yang dinyatakan Okey, kalau anak nak lagi bagus, anak-anak buatlah kat sini. Berat dia punya simbol tu berat bongkar. Okey dan tegangan spring T. Yang ni lagi baguslah Okey, kita tengok dulu soalan B. Berapakah bacaan neraca spring apabila lift mula bergerak ke atas dengan pecutan 0.90 Dia dah bagi pecutan Dan lift bergerak ke atas. Tadi kita dah ada gambar Raja jasad bebas. Ke bawah W, ke atas T Sekarang dia nak nilai T ni apabila gerakan adalah ke atas di mana A dia adalah 0.90 ms -2. Okey anak-anak, tadi kita dah tahu kan, dah tukarkan W tadi, minta maaf, tukarkan GCM menjadi kg. Jadi di sini kita dapat cari berat di mana W sama dengan M, mg. M adalah tadi 0.6, G kita anggap 10 di dalam soalan. So dia adalah 6.0 Newton. Okey, berdasarkan gambar Raja jasad bebas ni, okey. So, bercutan ke atas, jadi kita consider T sebagai daya yang positif So, T tolak W sama dengan MA, daya paduan ni cikgu tulislah daya paduan sama dengan MA hukum Newton ke-2. So, samakanlah daya paduan dia T ke atas tolak W ke bawah. Kenapa cikgu ambil T itu positif? Sebab bercutannya ke atas nak senangkan kita punya pengiraan lah. So, di sini kita akan dapati T sama dengan MA tambah W. Ni anak-anak boleh masukkan nilai dulu ataupun boleh rearrange, ubah dulu kedudukan rumus ni. So, di sini M tadi dapat diberi 0.6, A 0.9 dan W pula tadi dah kira dapat 6. Jadi di sini akan dapat 0.54 tambah 6. Jawapannya adalah 6.54 Newton itu adalah jawapan untuk tegangan spring. Kita pergi kepada soalan C. Tertindih pula soalannya Okey. Si lift kemudian terus bergerak dengan halaju seragam 10 ms -2. Berapakah bacaan neraca spring? Okey, kalau anak-anak masih ingat, kan ada 3 keadaan kan? Kalau dia bergerak dengan halaju seragam dan pegun, maka daya paduannya kosong. Tapi kalau ada pecutan, daya paduan bukan kosong Jadi bila lift bergerak dengan V seragam, kita katakanlah halaju tu V kan? V seragam. Maka A adalah 0 ms -2 Jadi bila berlaku ini, maka daya paduan adalah sifar Newton di mana kita ada 2 tadi daya ke bawah W di ke atas. Bila berlakunya 0 Newton daya paduan ni, maka W dengan T tu dia adalah sama nilai lah tapi bertentangan arah. Jadi maka T sama dengan W. W tadi kita kira berapa? 6.0 Newton. So ini jawapan untuk C. Selesai soalan nombor 4.
4. Sorry, soalan nombor 3. Okey, kita pergi soalan akhir iaitu soalan keempat. Darjah 4 menunjukkan sebuah motor elektrik sedang mengangkat suatu beban berjisim 50 kilogram menggunakan tali yang melalui sebuah takal. Okey. Soalannya ada dua di mana di bawahnya yang A berapakah daya paduan ke atas beban dan yang B hitungkan pecutan beban. Kita jawab satu per satu. Okey, kita tengok soalan yang A. Berapa daya paduan ke atas beban? Mula-mula kita tengok yang ini beban yang kita nak lah. Okey. So, kita tengok apa daya yang bertindak ke atas beban. Yang pertama dia ada berat iaitu mg. Dan yang kedua dia ada tegangan tali iaitu berapa nilai dia? 750 Newton. Okey, kemudian kita tengok arah gerakannya. Dia tak gerak kiri kanan. Dia gerak ke atas. So, di sini kita lukislah dia punya arah gerakan. Dia gerak ke atas. Jadi, berapa daya paduan dia? Daya paduan adalah yang sama arah dengan gerakan ni adalah 750 Newton iaitu T kan. Okey, jadi T tolak W. Okey, T tadi kita dah diberi 750, tolak W adalah mg. mg saya tulis lagi sekali supaya anak-anak nampaklah. Okey, 750 tolak M tadi dia bagi dalam soalan 50, G 10 pecutan graviti. Jadi tegangan tali, daya paduan adalah 250 Newton. Ini jawapannya lah. Okey, kita pergi pada soalan akhir. Hitungkan pecutan beban. Okey, kalau anak-anak perhatikan dia tak ada ubah nilai apa kan. Okey, jadi kita boleh gunakan F tadi, nilai F tadi 250 Newton. Jisim dalam soalan 50 kg. Okey, kita masih gunakan hukum Newton kedua. F sama dengan MA. F dapat 250 tadi kita kira. M dalam soalan 50 dan kita darabkan dengan A lah. Maka A 250 bahagi 50 akan dapat 5 ms negatif 2. So, selesai. Jadi, cikgu harapkan anak-anak dapat sesuatulah daripada yang cikgu terangkan. Saya harap anak-anak terus berusaha tabah menghadapi situasi sekarang. Jangan jadikan masalah ataupun cabaran sebagai halangan untuk anak-anak berjaya. Cikgu sentiasa doakan yang terbaik. Kalau ada apa-apa masalah, tak faham ataupun sebagainya, boleh kongsi dengan cikgu. Boleh PM cikgu, cikgu akan, insyaAllah cikgu akan reply lah jika ada kelapangan. Cikgu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.